Hello, Assalamualaikum and welcome back to F Channel dalam segmen Share Seram. Untuk video kali ini, aku akan ceritakan sebuah kisah seram asrama di mana kisah ni boleh dikatakan jarang didengar, tapi aku mungkin terpaksa ubah watak-watak dalam cerita ni dan mungkin terpaksa mengubah jalan cerita disebabkan beberapa sebab yang aku tak dapat beritahu. Okey, kita terus ke ceritanya. Kisah bermula di sekolah berasrama penuh di mana seorang budak perempuan ni tidak pernah tinggal berjauhan dengan keluarga, dan ini adalah kali pertama dia meninggalkan keluarga untuk melanjutkan menjalan ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu di sekolah menengah. Di sekolah berasrama penuh ni, seperti kebiasaannya, seperti yang telah diceritakan tadi, dia boleh dikatakan anak mak ataupun anak emas dalam keluarga. Dan selepas saja kemasukannya ke asrama ni, dia mula kelihatan tidak selesa untuk berkawan dengan rakan-rakan kerana selama ni dia memang dah terbiasa dengan kawan-kawan di sekolah lama, dan benda tu pun sebenarnya take time ataupun mengambil masa juga untuk dia adapt. Dan benda ni juga mungkin dilihat akan mengambil masa, namun perkara yang menyebabkan kesukaran tu menjadi lebih sukar daripada yang biasa adalah disebabkan budak perempuan ini tadi boleh dikatakan teramat homesick ataupun diistilahkan sangat-sangat rindukan rumah lah. Dan disebabkan homesicknya ni, dia sering berfikirkan tentang ibunya, ayahnya dan adik-beradiknya yang lain. Disebabkan benda ni, dia tidak boleh fokuskan kepada pelajaran dan dia sering kelihatan termenung di dalam biliknya. Perkara ni sering ditegur oleh rakan sebilik, malahan rakan sedom pun, kerana setiap kali melintasi bilik si perempuan ini, mereka akan kelihatan dia berada di depan pintu bilik dalam keadaan termenung. Sampaikan pada satu ketika, semua ahli biliknya tidak berada di dalam bilik, tetapi pada waktu tersebut hanya dia berseorangan di dalam bilik tanpa sebarang peneman. Kebetulan pada waktu tersebut ada seorang ahli dom dia ataupun ahli asrama di mana tempat dia tinggal sedang melalui biliknya dan melihat dia berada betul-betul di hadapan pintu. Dan pada ketika tersebut, budak perempuan ini telah menegur budak perempuan yang duduk di depan pintu ini dengan berkatakan, Kau kenapa selalu sangat duduk depan ni? Tak apalah, nanti kita akan balik juga bila ada cuti nanti. Kita jumpa juga dengan family kita. Tak payahlah duduk lama-lama depan ni. Kita fokuslah pada belajar dulu. Kita fokuslah kepada aktiviti-aktiviti lain untuk merapatkan lagi hubungan kita sesama ahli asrama ni. Walaupun si perempuan ni dah bercakap panjang lebar, namun si perempuan yang homesick ni tidak melayan ataupun seolah-olah tidak mendengar langsung apa yang diperkatakan oleh perempuan tadi. Melihatkan tindakan perempuan tadi, dia pun macam tak apalah, kalau dah tak nak layan, dia pun bergeraklah daripada tempat tersebut. Namun nak dijadikan cerita, perempuan tadi ni melihat perempuan yang berada di pintu tadi ni tidak berubah kedudukan semasa dia sebenarnya ingin kembali ke biliknya kerana dia ketinggalan barang. Dan hal ini menyebabkan dia mula berfikir sesuatu telah terjadi pada budak perempuan yang homesick ni tadi. Pada ketika tersebut, dia cuba untuk menyentuh sambil katakan, Kau okey tak? Sejenak dia menyentuh badan perempuan ini tadi. Perempuan ini tadi telah menolehkan kepalanya lalu berkata, Aku okey. Yang tak okey ni kau. Kenapa sibuk pasal aku? Sebaik dia mendengar perkataan tersebut, dia sangat-sangat ketakutan lalu menjerit, menyebabkan semua ahli asrama yang mendengar jeritan budak perempuan tadi berlari ke arah biliknya. Dan sebaik saja mereka berkumpul beramai-ramai,
mereka telah menyedari budak perempuan yang homesick tadi ni memang sudah kerasukan dan telah bertindak mendapatkan ketua asrama untuk menyertakan masalah ini. Telah ketibaan ketua asrama yang mana bersama dengan seorang ustaz dan juga seorang ustazah, mana ustazah ini bertindak memegang masa ustaz ini membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Perempuan ini meracau-racau dan ketika ustaz bertanyakan, "Kenapa kau datang sini? Kenapa kau masuk dalam badan dia?" makhluk di dalam badan budak perempuan tadi mengatakan, Dia selalu termenung kat sini. Aku duk selalu tengok dia. Takkan tak boleh nak singgah sekejap dalam badan dia. siapa yang berada di kawasan di mana mereka melihat budak perempuan ini tadi diubati oleh ustaz ni, ada beberapa mereka mengatakan sangat-sangat meremang mendengarkan nada daripada budak perempuan ni tadi, yang mana mereka tahu dia sangat-sangat lemah lembut, tetapi suara pada ketika itu kelembutannya menyeramkan. Dan sebaik saja sesi perbualan, dia telah mendapati bahawasanya budak ini terlalu kerap menung bersendirian tanpa ada sebarang komunikasi bersama orang lain. Dan ustaz juga telah berjaya menghalau makhluk yang berada dalam badannya. Perkara ini telah menyebabkan kekecohan di kalangan ahli kalangan asrama, yang menyebabkan sampai daripada satu mulut ke mulut yang lain. Budak perempuan ini terpaksa dihantar pulang untuk meneruskan perubatan lagi, kerana selepas pada kejadian itu dia lebih kerap ataupun lebih mudah menerima rasukan. Dan ibu bapa pada budak tersebut juga mengatakan jika di rumah juga dia sering kali menerima perkara tersebut. Dan hal ini telah pun dipesan oleh ustaz dan ustazah bahawasanya jika terlalu sedih atau mengalami sebarang kemurungan, bantulah kawan-kawan tersebut. Jangan biarkan dia bersorangan, berikan kata-kata semangat atau apa-apa, kerana orang sebegini akan mudah didekati oleh entiti-entiti yang tidak diundang. Okey, terima kasih kepada yang menonton video ini. Jangan lupa untuk share, like dan subscribe channel ini kepada yang belum subscribe. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.